Datuk, kerajaan telah membatalkan projek HSR, kereta api berkelajuan tinggi, iaitu dari KL ke Singapura, Singapura ke KL. Apa penting sangat kereta api berkelajuan tinggi ini pada Malaysia tu? Okey. High speed rail ni, apa kelebihan dia? Antara Malaysia dengan Singapura ni, kau rasa pelabur ni pelancong ni, mana lagi banyak? Singapura. Sebab apa? Sedangkan dia kecil. Sebab pelabuhan di Singapura ni antara nombor 2 paling besar di dunia tau, dari segi jumlah kontena dia. Jadi, kebanyakan pelancong yang pergi sana bukan pelancong yang hadir untuk melancong sangat. Adalah yang melancong nak pergi tengok keindahan, nak pergi berjudi dekat Marina Bay, macam-macam tarikan dia. Tetapi salah satu sebab kenapa mereka pergi ke Singapura ialah untuk business trip ataupun mesyuarat untuk perniagaan mereka. Ini soal dagangan. Jadi bila businessman dia punya motor dia lower the cost, make the profit higher. Maknanya dalam apa cara mereka akan kurangkan spending ni kena kurang. Dan yang kedua, bila spending kurang, cost kurang, barulah yield tu higher ataupun income tu lebih. Kalau orang pergi berniaga kat Singapura, pergi mesyuarat kat Singapura, dia landing di Changi Airport, pertama sekali dia kena tidur di Singapura. Tidur di Singapura, hotel dia 3 kali ganda lebih mahal daripada kita. Dah tidur sana, kena makan kat sana. Makan di sana pun kalau ikut $10, 3 kali ganda lebih mahal daripada kita. Kemudian kalau dia nak balik, sebelum dia balik mesti dia bawa buah tangan untuk anak isteri dia. Maka dia shopping kat Singapura pun rata-rata barang lebih mahal daripada Malaysia, kecuali barang-barang elektronik, handphone dan sebagainya. Okey. Apa kelebihan high speed rail ni? High speed rail ni 1.5 jam daripada bandar Malaysia. Bandar Malaysia ni yang TUDM Sungai Besi tu, kita boleh sampai ke Singapura within 1.5 hour. 1.5 jam. Ini dia menukar banyak benda. Nombor 1 yang dia akan tukar ialah orang yang pergi ke Singapura atau urusan perniagaan ni, dijangkakan lebih kurang 8.2 juta orang yang akan menggunakan high speed rail ni. Sebab apa? Sebab rata-rata daripada mereka yang pergi ke Singapura on business trip, dia akan gunakan high speed rail ni. Maknanya mereka tidak perlu lagi landing di Changi Airport. Mereka boleh landing di KLIA. Mereka boleh duduk di hotel di Malaysia. Harga dia 1/3 daripada hotel di Singapura. Mereka duduk sini, malam mereka boleh makan kat Jalan Alo ke, macam-macam. Kita ada variety of food, kita ada banyak SME yang buka restoran dan sebagainya. Dan kalau dia nak balik pun, sebelum ada high speed rail ni pun 2017-2018, Malaysia ni destinasi membeli belah nombor 4 paling popular di dunia tau. Paris pun kalah dengan Malaysia. Nak beritahu lah, zaman kita adalah zaman BN dulu zaman PS ni aku pun tak beritahu sangat So dalam arti kata lain, kalau dia nak balik, dia mesti beli souvenir, dia beli barang untuk anak bini dia, maknanya bila ada high speed rail ni, orang akan landing di KLIA, tidur di sini, makan di sini, pagi-pagi meeting katalah mula pukul 10.30 ataupun pukul 9.30. Pukul 8 dia bertolak daripada sini pun, dia boleh attend meeting dia kat sana. Ataupun pukul 9 dia boleh attend meeting dia di sana. Habis dia meeting, dia terus balik. Dia tak perlu nak pergi shopping kat sana. Dia boleh terus balik sini. Kita ada Mid Valley, kita ada
Stahil, kita ada Pavilion, kita ada banyak kompleks membeli belah. So apa kesan dia pada ekonomi kita? Nombor satu, kita perlukan lebih banyak tanah untuk bina hotel, untuk bina pusat membeli belah. Betul tak? Ini antara benda-benda yang akan generate ekonomi. Tanah boleh dijual. Bila nak buat bangunan, kontraktor dapat kerja. Dah siap bangunan, nak buat bangunan tu pun ada peluang pekerjaan. Dah siap bangunan, perabot akan laku. Dah siap bangunan, cooking utensil akan laku. Apa barang-barang peralatan yang perlu dipenuhkan, hotel, pusat membeli belah, semua akan laku. So ini akan membantu growth pertumbuhan ekonomi Malaysia. Dan akan mewujudkan peluang pekerjaan. Dalam keadaan COVID hari ini, kita kehilangan terlalu banyak hasil. Dan ramai rakyat kehilangan pekerjaan. Maka ini adalah satu opportunity yang bagus. Kan? Belum lagi kita cerita pasal restoran-restoran malam pun akan tumbuh macam cendawan sebab banyak pelancong akan pergi ke Malaysia terus. Lepas tu baru dia pagi dia travel by train pergi ke Singapore. Benda ni kalau orang yang tak faham pasal ekonomi dia tak nampak benda ni. Itu sebab dulu Datuk Seri Najib plan nak buat high speed rail ni. Dan kena ingat, daripada sini pergi ke Singapura ada lebih kurang dalam 6 hentian. 6 ke 8 hentian. Setiap hentian tu, bandar-bandar itu nanti dia akan lebih besar. Ini yang orang tak baca. Kesan, impact daripada, contohnya daripada highway utara selatan. Kenapa pantai barat, kalau kita tengok bandar macam Johor Bahru, bandar macam Ipoh, Kuala Lumpur, Seremban, Georgetown, Pulau Pinang, semua bandar ni berkembang pesat. Sebab apa? Sebab dia ada, pertama dia ada kereta api, yang kedua dia ada lebuh raya utara selatan. Yang bagus lah. Kan? Itu juga kenapa kemudian Datuk Seri Najib dengan ilham dia yang menyambungkan laluan sutera tu kan. Dipanggil One Road, One Belt, One Belt, One Road. OBO So itu pun ECRL akan banyak membantu pertumbuhan ekonomi. Dijangka ECRL saja boleh menaikkan pertumbuhan ekonomi kita lebih kurang 1.5% ekstra. Dan akan membangunkan bandar-bandar yang, sebab orang kalau dulu, kalau dia orang pergi ke Malaysia ni, dia orang berjumpa di Kuala Lumpur, di Melaka, Pulau Pinang, kan? Ada dia orang pergi Kelantan? Ada dia orang pergi Terengganu? Tak ada. That's why we need this ECRL. Bandar-bandar macam Kota Baru, Terengganu, Kuantan, Cukai, semua naik nanti akan mana macam pelancong dari China kan, kalau dia naik ECRL mereka akan henti ni. Dia akan duduk satu malam di Kota Baru, akan duduk satu malam di ni. So barang-barang kraftangan kita, wow ke gasing di Kelantan, semua akan maju, akan laku. So ini akan membantu. Dan kita akan mengurangkan anak-anak Kelantan, anak-anak Terengganu yang selama hari ini kena berhijrah setiap kali lepas habis dia punya study, mereka terpaksa berhijrah di Kuala Lumpur sebab belajar tinggi-tinggi, tak ada peluang pekerjaan di Kota Baru, tak ada peluang pekerjaan di Terengganu. Nak buat apa? Betul tak? So bila ada ECRL ni juga, maka mereka tidak perlu berhijrah ke Kuala Lumpur. Peluang pekerjaan itu akan ada di tempat mereka. Ini antara benda-benda yang kenapa kita buat high speed rail. Okey Datuk. Pihak Singapura, salah satu bantahan daripada pihak Singapura apabila kerajaan Malaysia mencadangkan penambahan daripada bandarwasan ke KLIA. Dan sementara kerajaan Malaysia pula berkata punca utama diorang tak nak teruskan projek ni disebabkan faktor ekonomi COVID-19. Dan Datuk Seri Najib dia macam ni lah. Yeah. Banyak benda yang Singapura ni mesti takkan suka dengan apa yang kita buat. Contohnya Tanjung Pelepas. Tanjung Pelepas bagus tak?
kapal daripada laut Cina Selatan, dia boleh ikut laluan Tanjung Pelepas tu, dia tak perlu lagi singgah ke Singapura. Benda tu bagus tak untuk ekonomi Singapura? Tak bagus. Itu sebab dia beli pasir kita. Dia beli pasir kita, dia tambak. Tahu tak? Dia tambak di apa ni? Di tanah dia yang berhadapan dengan Tanjung Pelepas. So makin lama makin sempit lah. Benda ni kau kena baca jauh, dia tak boleh baca dekat je. Kan? Kenapa Mahathir nak sangat buat Jambatan Bengkok? Ada benda yang positif juga. Antaranya, ianya akan memudahkan laluan kapal-kapal. Mesti Singapura tak bersetuju. Pada rundingan awal asal perjanjian Tapi tu, kenapa zaman Datuk Najib berbincang, Singapura setuju? Kalau Singapura tak setuju, Datuk Najib pun tak cerita pasal ECR ni High Speed Rail, HSR. ya, Betul tak? pasal perjanjian asal daripada Bandar Wawasan ke Singapura. Dan bila kerajaan Pembangunan Nasional ni dia nak tambah ke KLIA. Jadi ada situ konflik. Ya, sekarang ni kalau tak nak, dia pertama sekali konflik dah asal. Yang asal. So kalau nak buat satu laluan pergi ke KLIA, boleh buat. Tapi tak perlulah masukkan dalam perbincangan awal. Buat dulu, selesaikan ni. Bila dia dah selesaikan ni, banyak manfaat dah dapat dah. Betul tak? Kemudian, apa yang ada di dalam negara kita, Singapura tak tahu pun. Bandar Malaysia ke KLIA. Jangan lupa itu kereta api yang pergi ke apa? ERL pergi ke KLIA. Lalu kat Bandar Malaysia. Transit dia. Transit je lah. Apa pening boleh. Itu dah existing. Singapura tak boleh cakap apa. Perkemaskan. Mudahkan proses pindah tu. That's it. Okey. Tak payah lencong ke apa. Okey, Datuk, kerajaan Malaysia dengan membatalkan benda ni, kerajaan Malaysia bercadang membuat satu apa ni? Kereta api berkelanjutan sederhana yang mana kosnya sama dengan hampir sama. No point. Ada Itu kenapa? 63 bilion. Itu 68 juta. Yang satu lagi tambah lagi 5 bilion dah sampai Singapura. Ya. Yang penting sekali kita nak tarik pelancong yang pergi sana untuk berniaga ni untuk landing di Malaysia, bukan landing di Singapura. Kalau setakat sampai JB, you tak cater keperluan utama dia. Bila you tak cater keperluan utama dia, itu yang dari unjuran daripada 8.4 juta penumpang turun kepada 4.2. Dan dari segi kemampuan untuk bayar tiket, dia orang bayar $. So kita boleh letak harga tiket yang lebih cepat boleh cover kita punya investment. Betul tak? Ya. Tapi kalau kita setakat JB je, macam mana? Kuasa membeli pun tak berapa kuat. Benda ni semua patut dia orang kena kaji. Kan? Tapi still okey lah kalau boleh buat sampai ke JB. Still better daripada terus batal. Tapi tak ke maksud saya? matlamat utama dia nak tarik pelancong-pelancong ke dalam negara kita tu, kan? Kalau fikir jangka masa dekat ni, memanglah pelancong pun tak boleh masuk dalam negara. Tetapi bila kita merancang untuk buat high speed rail, kita tak boleh fikir dalam tempoh terdekat, dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID. Kita kena fikir untuk long term. Bila border dah buka, bila kita dah boleh dah ada vaksin untuk apa? Untuk pastikan semua pelancong-pelancong yang sudah di vaccinated boleh masuk, kan? Benda ni kita kena fikir. Lagipun dia bukan siap setahun. Bukan siap sekejap je. Dia akan makan masa. Mungkin by the time siap, COVID pun dah settle. Okey, Dia sebenarnya bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin. Itu sebab kita kena ada pemimpin yang boleh, bukan kata apalah, yang disegani oleh masyarakat antarabangsa.
sama ada pelabur, ketua-ketua negara lain kan. Jangan sampai dia orang ni pandang pemimpin kita ni macam cabut sana. Itu yang semua benda susah nak buat. Okey, Sir. Disebabkan pembatalan ni, kerajaan Malaysia Kena bayar dia kena bayaran lebih kurang bayar 310 juta. 310 juta. Okey, ni pada Eh, zaman ah. 310 juta ni pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sebelum tu pada zaman Pakatan Harapan delay cancel lagi sekali. 45 juta 45 juta. dan kena bayar. Dan keseluruhannya berjumlah 355 juta. Tak ke ini merugikan rakyat Malaysia? Sangat merugikan lah. Tak ada ke dia orang Tapi tak boleh nak salahkan rakyat Malaysia juga. Tak boleh nak salahkan pemimpin sangat kan. Sebab rakyat Malaysia juga yang bebal yang pergi pilih dia orang ni buat apa. Kan? So, okey, rentetan daripada tu maknanya Singapura telah mengenakan denda kepada kerajaan Malaysia, mengatakan ini menunjukkan bahawa projek ini adalah usaha sama antara Malaysia dengan Singapura, betul tak tu? Ya. Adakah pembatalan ini disebabkan mungkin ada kroni-kroni tertentu tak dapat projek itu? Bila Macam peringkat awal lah. Bila Mahathir take over negara, dia batalkan ECRL, dia batalkan high speed rail, banyak benda dia batalkan. Bila dia orang dah negotiate dengan pihak-pihak yang terbabit, mungkin kepentingan masing-masing sudah pun di cover, dia jalankan balik. Cuba tengok high speed rail peringkat awal dibatal, lepas tu jalankan balik. Kemudian ECRL dibatal, lepas tu jalankan balik. Contohnya Bandar Malaysia, sebelum tu dia orang dah cancel, lepas tu jalan balik, bagi kat kroni Syamuddin kan. Orang ni syarikat atuk yang selamatkan apa nama, The Loaf. Ya. Owner yang beli The Loaf daripada atuk ni tangan, orang tu dapat. Ya. So macam negara punya duit ni digunakan untuk menyelamatkan kroni pihak-pihak tertentu je. Itulah. Saya rasa So sampai bila? Dia problem dia. Bila kita jadi kerajaan, kita sign agreement. Agreement kita ni mestilah munasabah. Dan kerajaan baru yang mengambil alih, dia tak boleh cancel agreement kerajaan lama. Bila you start buat benda macam ni, orang pelabur-pelabur tak berani nak melabur kat Malaysia ni. betul. Sebab bila orang melabur kat kita, orang buat perjanjian dengan kita, tukar kerajaan boleh ubah kerajaan ni perjanjian tu. Kau rasa orang nak percaya dengan kita? Itu sebabnya nak salahkan pemimpin tak boleh. Rakyat perlu sedar bahawa akibat daripada silap memilih ni, kesan dia dahsyat.